Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita sama-sama berkumpul ataupun bersama-sama sekali lagi dalam live segmen Bila Ayah Membebel. So topik kita pada malam ini insya-Allah masa ayah dekat rumah ataupun masa ayah kat rumah. So dalam topik ni nanti kita akan membicarakan tentang isu-isu ataupun persepsi anak-anak terhadap ayah, dan juga kita akan membincangkan isu-isu biasanya yang ayah ibu kongsikan dengan saya sebagai seorang kaunselor terhadap anak-anak mereka. Bagi memulakan sesi pada malam ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan seperti biasa. Dalam topik-topik kita yang sebelum ni pun kita banyak berkongsi. Pertama sekali kita akan bercerita tentang perspektif agama. Ingat tak pada seri yang pertama itu, segmen Bila Ayah Membebel, untuk siri yang pertama kita membicarakan topik berkaitan dengan sayang anak tangan-tangankan, kan? So kita melihat daripada perspektif agama Islam, berkaitan dengan apa pandangan Islam tentang kata orang-orang dulu sayang anak tangan-tangankan, kan? So dalam Islam dah menggariskan sebenarnya, telah menggariskan bahawa dibolehkan untuk rotan dan memukul, untuk rotan dan memukul, tapi dia ada niat dia, dengan niat mendidik dan membentuk adab, bukannya menghukum. Contohnya baru-baru ni ada kawan ataupun ada liver kita yang dia kata nak tanya, cik, apa perbezaan antara mendidik dan menghukum? Bagaimana kita nak klasifikasikan bahawa kita rotan tu untuk mendidik dan kita rotan untuk menghukum? So sebenarnya dalam perspektif ataupun dari sudut agama Islam sendiri telah jelas. So maksudnya kita mendidik dan membentuk adab inilah yang dimaksudkan dengan pembentukan peribadi seseorang. Islam melarang, contohnya kalau kita kata peperiksaan akan datang, saya ayah nak mesti dapat nombor 1. So anak kita tak dapat nombor 1 dan kita rotan dia, itu adalah hukuman. So dalam Islam tidak menggalakkan, kalau dilarang lah, dilarang sama sekali rotan ataupun pukul dalam bentuk tersebut. Tetapi kalau rotan dan memukul dalam tujuan untuk membentuk kepribadian adab anak itu tersebut, Islam membenarkan. So jelas maksudnya dari segi itu. So kita recap sikit lah tajuk kita yang lepas. So memang dah clear cut, sayang anak tangan-tangankan tu dalam Islam menunjukkan bahawa Islam tidak bersetuju sekiranya ibu ayah memukul ataupun merotan anak dengan niat untuk menghukum, tapi niat untuk membentuk adab digalakkan. Alright. So saya ucapkan terima kasih pada rakan-rakan kita yang turut sama pada malam ni. Ada rakan-rakan kita, dan untuk makluman tuan-tuan perempuan, live kita dekat luar sana, insya-Allah pada malam ini segmen Bila Ayah Membebel ini ditaja oleh minyak daun bidara asli, minyak daun bidara asli oleh Tuan Haji Ramli Ismail. So sebenarnya kalau diikutkan produk ni, banyaklah dia punya produk-produk dia, contohnya produk balm, ada sabun dan sebagainya. Tetapi yang saya nak ketengahkan pada malam ini adalah minyak daun bidara asli. So ini penaja kita Tuan Haji Ramli Ismail. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi untuk menaja dan memberi ruang kepada saya untuk berkongsi
perniagaan Bumi Putra kita. Mudah-mudahan perniagaan dia berjaya dan mendapat manfaat lah. Dan insyaAllah produk ini nanti saya akan review di hujung sesi ataupun segmen saya nanti. So malam ni kita nak fokus kepada tajuk kita, pertemuan kita buat kali yang kedua. InsyaAllah tuan-tuan, saya telah buat saya punya Facebook page tersendiri sebab nak membezakan lah, sebab atas nasihat rakan-rakan, atas nasihat pandangan orang-orang yang dah biasa, dah otai dalam dunia ni. So dia kata lebih baik saya bezakan, so mudah orang untuk mengikuti program live saya. Bukan saja untuk segmen Bila Ayah Membebel ni, saya ada satu lagi slide ataupun saya ada satu lagi live bersama dengan saudara Samsul Debat dan juga Ustaz Nur Azman, Kaunselor MAINS. Itu dalam program Klinik Keluarga Bahagia. InsyaAllah saya dimaklumkan oleh saudara Samsul Debat, program tu akan dibuat sebulan sekali lah, sebulan sekali insyaAllah. Yang itu dekat page Samsul Amri Ismail Official, itu yang itulah. So mudah-mudahan itu pun lebih kurang topik, tapi yang itu lebih kepada topik keluarga bahagia lah. Yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni kebanyakannya adalah berkaitan dengan keibuapaan, parenting skill, ilmu kemahiran keibuapaan. Kemudian pengalaman saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Sudah hampir 5 tahun, 6 tahun saya bersama dengan program yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali, dalam program Summer Camp, dalam program Smart Learning, dalam program Camp Remaja, dalam program korporatnya untuk buat training dan juga program keibuapaan. Kemudian saya pernah bertugas sebagai Ketua Unit Kaunseling Keluarga di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Kemudian sekarang ni saya bertugas di kaunselor kanan di Penjara Kajang. So saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan institusi keluarga ni. Memang sejak awal lagi saya nampak institusi ni sangat penting dalam masyarakat kita. Tetapi kadang-kadang bila kita tak ada ilmu dan kita tak ada kemahiran, dan satu lagi kita tak mencari ilmu, ini pun masalah besar juga. Ramai lagi ibu bapa yang anaknya dah ramai dah ada 5-6 anak, tapi sampai sekarang bila saya tanya macam mana kaedah didik anak, main ikut-ikut je lah, main tengok-tengok je lah. Sebab kalau kita kaji satu persatu, alhamdulillah saya dikurniakan 4 orang anak. Setiap anak ni berbeza personalitinya tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena matching kan. Bila kita nak keluar berjalan tu, yang nombor 1 mesti matchingkan dengan nombor 3, yang nombor 2 mesti matchingkan dengan nombor 4. Kalau kita salah match, memang huru-hara dalam kereta, huru-hara lah sepanjang kita shopping. Itu dari segi kefahaman kita dengan tentang personality anak. Okey, so kita dah bergerak jauh dah. Ada rakan-rakan kita yang live sekarang ni. Mic macam mana? Suara okey suara. So malam ni tajuk kita adalah masa ayah kat rumah. Saya ada masa lebih kurang sampai 9.45. Lepas tu nanti kita tengoklah ada rakan-rakan kita yang mungkin komen. Bagi mereka yang tak dapat live bersama dengan kita pada malam ni, nanti tuan-tuan boleh tengok semula ulang siaran lah di di laman Facebook saya, iaitu Izzuddin Ghazali Counselor, Izzuddin Ghazali Counselor. So tuan-tuan boleh ni. So sahabat kita dah masuk dalam tu, so dah ada link bagi mereka yang nakkan minyak bidara, daun bidara asli ni. Ni minyak sapu untuk luaran, jangan diminum tuan-tuan. Ini untuk sapuan luaran. So boleh dapatkan dekat situlah. Okey, alhamdulillah sound baik, sound baik. Orang Sendayan kata sound baik. Orang Kedah macam mana? Sound okey ke tak okey? Ada orang Sabah, orang Sarawak, orang Johor, orang Perak. Orang Perak sibuk makan durian mungkin, durian Batu Kurau. Orang Johor mungkin sibuk makan durian Segamat, mungkin sibuk makan durian Muar mungkin. Orang-orang Penang macam mana? Sibuk dengan makan durian balik pulau. So mudah-mudahanlah. Dan apa khabar tuan-tuan punya PKPP? So saya dah mula dapat feedback daripada ibu bapa. PKP hari tu kita rasa stres, kita rasa tertekan, kita ada yang dah sampai depressed, ada yang dah sampai anxiety, sebab ada yang paranoid sebab PKP. Ibu bapa, anak-anak semua duduk kat rumah. Kemudian kita dah ada PKPB. PKPB tu ada setengah ibu bapa yang masih berada dekat rumah tapi boleh keluar. Anak-anak pun dia orang buat. Tapi isu dekat PKPP ni pula, ibu ayah dah mula bekerja. Bagi ibu ayah yang bekerja, anak-anak tinggal dekat rumah. Ini pun satu masalah juga. Nak hantar taska,
Ada yang takut lagi nak hantar taskar, ada yang taskar tak buka sepenuhnya lagi. So saya dah dapat isu-isu yang melalui email, yang melalui WhatsApp, ada yang call saya, sampai bila dia kata saya ni mak saya ni ayah nak jadi cikgu dekat rumah ni, anak saya tak faham. Ada tu anak saya darjah 1, silibus susah sangat, macam silibus darjah 4, darjah 5 dia kata kan. So itulah cabaran ibu bapa. Kalau kita fokus kepada cabaran ibu bapa nak mendidik ni, memang satu isu besar lah tuan-tuan. Hingga kan dia kata ini isu mata pelajaran ataupun subjek ataupun silibus anak-anak dah jadi antara sebab punca pergaduhan antara suami dan isteri. Ini akibat daripada suami yang memang orang kata totally lepas tangan lah. Memang tak ambil tahu langsung. Dia tak faham tentang pelajaran tu satu hal tuan-tuan. Tapi at least bila anak belajar, mak ayah ada bersama, ataupun kalau tak dapat dua-duanya, salah seorangnya. Sebab saya pun tak nafikan ada setengah-setengah soalan-soalan anak saya pun tak boleh nak jawab juga. Tapi kita kena guna tai chi lah. Kalau dia belajar bahasa Inggeris, siapkanlah dictionary depan, at least kita bersama. Saya nak kongsi tuan-tuan berkaitan dengan sokongan kepada anak-anak dalam pelajaran ni. Tidak semestinya kita kena ajar anak-anak dan kita kena tahu apa yang anak-anak belajar. Saya ingat lagi mak saya pun tak pandai pun, dia belajar setakat SPM je. Tapi apa yang dia buat setiap kali saya belajar, saya ingat lagi sampai sekarang. Saya ingat, saya kata, dan saya nak ibu bapa kalau boleh usahakan ke arah tu. Apa yang mak saya buat, dia akan bancuh Milo. Dia akan bancuh Milo, dia akan letak dekat meja study saya. Dia akan suruh saya belajar lah. Dia kata mak nak ajar tak pandai, tapi mak buatkan, bancuhkan Milo. Inilah bekalan dia. So itu pun sokongan. Tapi jangan minta lah, jangan tunggu anak minta. Bila anak minta ni dia jadi tak lah orang kata kan. Tapi kalau boleh ibu bapa nampak terus. Okey. So alhamdulillah, terima kasih. Sound okey. Kak ayah kita orang utara pun ada. Alhamdulillah. So tajuk kita pada malam ni, baru nak masuk tajuk tuan-tuan. Tadi mukadimah 15 minit. Sebab tadi kita recap sikit, lepas tu kita buat perkembangan, kita cerita sikit tentang isu semasa. Sebab cabaran PKPP ni lebih mencabar kepada ibu bapa yang mempunyai anak masa kecil. Memang tuan-tuan, kena pula dapat ketua jabatan yang memang tak ada toleransi langsung. Jawapan dia satu je. Apa awak ingat? Awak seorang je ada anak, orang lain tu tak ada anak. So dia mengharapkan kita uruskan sendiri. Itu memang tekanan yang tahap, orang kata kalau dalam bahasa kasarnya tu, saya kata tekanan tahap gaban lah orang kata. Kalau orang yang seusia dengan saya, dia tahulah. Baik, saya nak memulakan tajuk pada malam ini dengan membacakan petikan surah Al-As. Surah Al-As. Sebab tajuk kita ada 3 hari ni entiti yang kita nak ketengahkan. Satu, tajuk saya malam ini adalah masa ayah kat rumah. So satu masa, satu ayah, satu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Membawa maksud ataupun tafsirnya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. So ada ulama yang menyebut Allah berjanji. Ada ulama yang menyebut Allah bersumpah dengan kalimahnya demi masa. So maksudnya dalam Islam ni, masa ni memang dititik beratkanlah. Tak kisahlah dari segi menjaga masa, menempati masa ataupun menguruskan masa. So itu sangat penting. Saya nak bawa satu isu tuan-tuan. Isu masa ni saya banyak dapati semasa saya menguruskan banduan ataupun penghuni penjara yang berusia 21 tahun ke bawah. Alhamdulillah, pada 2-3 tahun yang lepas saya diberi peluang sebab Sekolah Integriti Kajang, di mana menempatkan banduan-banduan ataupun penghuni-penghuni
muda ataupun dia panggil banduan muda, dia berada di penjara Kajang sendiri. Dia ada penjara Kajang sendiri. Sekarang ni sekolah integriti ni telah berpindah ke pusat koreksional Puncak Alam. Dia telah berpindah ke Puncak Alam. Tapi 2 tahun saya duduk di penjara Kajang, ataupun saya bertugas di penjara Kajang, saya dapat bersama-sama dengan mereka lah. So banyak isu perkara yang kita dapat lihat, sebab permasalahan mereka ni masih di permasalahan berkaitan dengan remaja. So saya dapatkan beberapa maklumat kenapa, apa punca mereka-mereka ni. Dan untuk makluman tuan-tuan, bagi penghuni penjara yang bawah umur ni, biasanya mereka akan berada di sekolah integriti, kemudian satu lagi di sekolah Hindergeni lah, di sekolah Hindergeni. Dan saya berpeluang bersama-sama dengan mereka di sekolah integriti Kajang. Cuma sekarang ni mereka dah berpindah lah ke pusat koreksional Puncak Alam, di Puncak Alam. Isu dia, apa yang kita bincangkan adalah ketiadaan ataupun hilangnya father figure dalam rumah tersebut. Saya tak nafikan, kalau kita baca buku-buku syarah-syarah yang lepas pun, kekuatan ibu ataupun kekuatan isteri ni besar dalam rumah tangga. Tetapi tidak menafikan ataupun tidak menidakkan peranan ayah. Sebab ayah, kalau kita belajar tentang konsep kekeluargaan, parenting skill, kita tidak boleh menafikan satu pihak, kedua-dua pihak. Sebab tu Ustaz Nur Azman berpesan, Kaunselor Maiz berpesan, kehidupan rumah tangga ni dia mesti ada saling, SALING, saling bekerjasama, saling memahami, saling tolong menolong, saling bertolak ansur. Bila sebut saling ni, dia mesti ada dua entiti, maksudnya ibu dan ayah. Tapi apa yang berlaku bila saya berjumpa dengan anak-anak penghuni penjara yang berusia 21 tahun ke atas, mereka hilang father figure. Dia orang ni tak ada role model bapa di rumah. Dan bila sebut tak ada role model bapa di rumah ni, tuan-tuan perempuan, level-level rakan-rakan saya, jangan salah faham. Dia bukan bermaksud ibu ayah bercerai. Ramai orang ingat, sebab kita pun biasa baca di dada-dada akhbar ataupun di rencana-rencana dan sebagainya, dan kita pun selalu di momok-momokkan keluarga ataupun suami isteri yang bercerai menyebabkan anak-anak rosak masa depan, ataupun anak-anak terbiar, ataupun anak-anak terabai dalam pelajaran. Sebenarnya bukan ibu bapa bercerai sebenarnya. Ibu bapa bercerai belum menjamin anak-anak itu masa depannya tidak cemerlang, masa depannya tidak baik, tak. Tetapi apa yang penting sebenarnya adalah setiap bila ibu bapa ataupun suami isteri berumah tangga, mereka memainkan fungsi ataupun peranan masing-masing. Apa yang berlaku, kebanyakannya saya di penjara berjumpa dengan penghuni berusia 21 tahun ke atas. Mereka ni bukannya keluarga yang bercerai, tetapi mereka ni adalah keluarga yang porak-peranda dari segi ayah entah ke mana, mak entah ke mana. Ayah tak faham peranan ayah, mak tak faham peranan mak. Ayah bekerja, mak bekerja, dan jangan terkejut tuan-tuan, jangan kata, oh maksudnya kalau keluarga miskin ni maksudnya anak dia nanti duduk dalam penjara lah. So maksudnya keluarga kaya ni dekat rumah ada bibi, so kemudahan semua disediakan, petik saja Swiss aircon menyala, petik saja lampu menyala, maksudnya orang-orang ni tidak berada dalam penjara. Tidak, salah tanggapan kita. Salah tanggapan kita. Saya jumpa kebanyakannya hampir 60% penghuni penjara banduan muda yang berusia 21 tahun ke bawah datangnya dari latar belakang ibu bapa yang bekerja, ibu bapa yang dari segi ekonominya steady lah. Kenapa? Sedangkan dekat rumah bibi ada. Dari segi ekonomi cakap je nak apa, insya-Allah boleh disediakan. Tetapi isunya adalah ibu bapa tidak mainkan peranan. Baik, saya nak bercerita tentang perkara ni. Apa yang saya dapat tuan-tuan dengan anak-anak ni? Pertama sekali, dia kata ataupun anak-anak yang bermasalah dan juga anak-anak yang menghuni penjara di usia 21 tahun ke bawah ni, apa yang dia kata? Pertama sekali, ayah jarang ada kat rumah. Ayah jarang ada. So itu isu pertama.
Yang kedua, ayah sibuk. Ayah sibuk. Yang ketiga, ayah tak peduli pun dekat dia orang. Ayah tak peduli pun dekat dia orang. Yang keempat, ayah ada tapi macam tak ada. Ini lagi bahaya tuan. Ayahnya ada kat rumah tapi macam tak ada. Ini isu ni timbul. Dan yang kelima, lebih baik ayah tak ada kat rumah. Lebih baik tak ada daripada ada. Ini kata-kata ni daripada anak-anak sendiri tuan-tuan ni. Pertama, ayah jarang ada kat rumah. Yang kedua, ayah sibuk. Yang ketiga, ayah tak peduli pun kat dia orang. Yang keempat, ayah ada tapi macam tak ada. Dan yang kelima, lebih baik ayah tak ada kat rumah daripada ada. So ini persepsi. So satu persatu kita kena kupas tuan-tuan. Okey, yang pertama sekali, ayah jarang ada dekat rumah. So memang tidak dinafikan lah. Ada setengah-setengah keluarga di mana ayahnya memang kerja keras lah. Sebab nak membangunkan ekonomi keluarga, nak membantu keluarga, nak menyediakan. Sebab anak-anak kena faham juga dekat luar, ada di antara ayah seboleh-bolehnya dia tak nak anaknya terkesan ataupun terkena ataupun sejarah lepas berulang kembali di mana ada benda yang dia minta daripada bapaknya dulu tapi tak dapat, dan ayah akan berusaha bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, saya ramai jumpa ada orang kerja full time daripada pukul 8 sampai pukul 5, lepas tu meniaga burger, buat Grab, Food Panda dan sebagainya lah. Saya bukan nak promote pekerjaan-pekerjaan tu, tapi ramai ayah macam tu. Sebab apa? Sebab mementingkan ekonomi keluarga. So itu isu anak kata lah, ayah jarang ada kat rumah. Yang kedua, ayah sibuk. Ayah sibuk ni lebih kurang sama jugalah topik yang tadi. Ayah outstation, tak ada kat rumah, dia pun tak tahu ayahnya ada ke tak ada, dia pun tak dapat nak ni. Kadang-kadang bila dia bawa balik result yang cantik, tapi cari ayah tak jumpa, yang ada ibu pula terpaksa menanggung peranan ayah dalam masa yang sama. Ini antara konflik juga, nanti kita akan kupas juga tuan-tuan. So yang ketiga, ayah tak peduli pun kat dia orang. So ayah ada kat rumah tapi tak peduli pun kat dia orang. Tak tanya tadi sekolah buat apa, tak tanya dia orang pergi kat mana, hari ni kawan dengan siapa, tadi kat kantin makan apa, ayah bagi duit tadi buat apa, tak tanya. Memang tak peduli langsung. Tak pernah pergi sekolah ambil buku rekod kad dia. Manjang bila time ambil rekod kad je, ayah sibuk, tak boleh nak bersama. Okey. Yang keempat, ayah ada tapi macam tak ada. Ini lagilah bahaya tuan. Ayahnya ada kat rumah. Saya ingat topik yang keempat ni adalah cabaran ayah ataupun ibu bapa sekarang lah. Termasuklah diri saya pun. Kadang-kadang kita dah ada dah kat rumah ni. Contohnya macam PKP gitu kan. Hari tu heboh. Saya ni tak ada masa tuan. Kalau boleh saya nak cuti, nak tengok anak saya membesar depan mata saya. Time PKP hari tu dah elok depan mata, tiap-tiap hari tak gunakan pula masanya. So itu isu dia. Yang kelima, bila anak dah keluarkan statement, lebih baik ayah tak ada kat rumah. Ini lagi bahaya. Ini lagi bahaya. So maksudnya peranan ayah tu ataupun kehadiran ayah tu tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Ini bahaya. So ini di antara punca-punca yang saya dapat dikongsikan oleh penghuni-penghuni penjara saya, ataupun kita panggil banduan muda lah. Banduan muda berusia 21 tahun ke bawah. Dan mereka ni ada yang akan menyambung tempoh hukumannya. Sebab contohnya dia buat kesalahan pada usia dia 20 tahun. Pada usia dia 20 tahun. Tapi dia kena hukuman 3 tahun. So dia akan habis dia 21 tahun nanti dia akan masuk penjara utama ataupun penjara dewasa lah, bersama dengan banduan-banduan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kesian juga anak-anak remaja, ada yang muka bela, yang tak tahu apa-apa, banyaklah. So ini di antara kupasan yang perkara yang dikongsikan oleh saya, dikongsikan oleh banduan kepada saya sepanjang saya menjadi kaunselor untuk banduan-banduan muda semasa di Sekolah Integriti Kajang. Baik, sekarang ni setiap persepsi anak, ada di antara 5 isu ni, dia sebenarnya persepsi. Dia bukannya betul-betul pun. Persepsi. Sebab apa persepsi? Bila ibu bapa gagal menguruskan persepsi anak. Tuan-tuan, terutama sekali ayah, pernah tak ayah tanya anak saja kan, tengah-tengah naik motor ataupun tengah duduk-duduk tengok TV, tanya, bang sayang tak dengan ayah ni? Cuba test, tanya kan.
Sayang ayah, sayang. Okey, sayang yang macam mana? Nak bincang sebab lepas tu nanti tuan-tuan kupas dekat isu tu yang lebih mendalam lagi. Selama ni kan ayah ada marah kan. So maksudnya Bangah rasa ayah marah tak Bangah? So supaya dia kata tak, ayah Bangah tahu ayah marah. So maksudnya dia ada. So pemikiran dia stabil, emosi dia stabil, tingkah lakunya stabil. Sebab kita bimbang, anak ni ada 3 tuan. Manusia ni sebenarnya ada 3. Pemikiran, emosi, tingkah laku. Kita nampak dari segi behavior dia nampak macam okey. Nampak anak kita tak ada masalah. Malam dia ada dengan kita. Tapi pemikirannya dia menyimpan dendam. Emosinya dia kecewa. Emosinya dia sedih. Kita takut nanti berpanjangan. Sebab tu ada di antara anak-anak, bila dia dah masuk ke alam remaja, terutama sekali lelaki tuan-tuan, dia dapat motor, dia lupa dah ayah dia. Kadang-kadang nak jalan dengan ayah pun malu. Saya, mak bapak saya memang ajar saya kalau pergi kenduri, kalau boleh ikut. Memang diwajibkan ikut. Saya pun buat macam tu, benda yang sama pada anak-anak saya. Dan saya rasa benda itu baik. Sebab apa saya kata benda itu baik? Kadang-kadang bila dia orang ada jugalah yang tak nak ikut. Kadang-kadang saya kata anak ayah ada 4 orang. Kan? So ayah nak 4 mesti ikut. Nanti kalau orang tanya, takkan ayah nak cakap anak ayah 3 orang? Nak. So banyaklah. Yang penting dia masih bersama. Sebab daripada kecil tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah jaga asas tu, insya-Allah lah, saya yakin dan percaya, membawa ke alam dewasa remaja nanti, dia akan boleh. Sebab saya belajar dari segi kemahiran keibuapaan ni, kalau tuan-tuan ingat lagi pada masa anak-anak kita masih kecil kan, so 100% totally mereka tu dengan kita. Dia mandi, dia makan, dia semua kita yang uruskan 100%. Lepas tu nanti sikit demi sedikit tanggungjawab tu kita akan serahkan kepada dia. Bila dia dah usia 1 tahun, mungkin 1% kita dah bagi dekat dia. Apa benda dia? Mungkin dari segi nak bergerak bebas dan sebagainya. Lepas tu dia akan meningkat dewasa sampailah satu tahap bila anak-anak kita dah matang, dah berumah tangga, dah ada anak, kita pun dah ada cucu. So pesan orang-orang pakar-pakar dalam perkahwinan, jangan bagi 100% kepada anak-anak. Tinggallah 5 to 10%. So at least tuan-tuan, bagi tuan-tuan perempuan yang anak dah dewasa, anak yang dah berkahwin, dah ada anak, kita pun dah ada bercucu, kalau dia nak buat sesuatu pun dia call kita, itu maksudnya tuan-tuan ada simpan something yang hebat dalam diri tuan-tuan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Contohnya ayah nak beli rumah lah ya, contohnya kan, apa pendapat ayah. So at least kita tak bagi 100% kat dia, dia still datang kepada kita untuk dapatkan. Itu didikan daripada kecil tu, daripada asasnya daripada kecil. Ini saya nampak tuan-tuan. Baik, apa yang perlu kita buat? Mengatasi persepsi-persepsi tadi tu. Persepsi ayah jarang ada kat rumah, ayah sibuk, ayah tak peduli pun kita orang, ayah ada tapi macam tak ada. Ini berat ni tuan. Ayah ada tapi macam tak ada, berat. Lebih baik ayah tak ada kat rumah, ini lagi berat. Kalau ayah outstation, alhamdulillah, ayah nak pergi berapa hari ya? 3 hari. Kenapa tak pergi seminggu ya? Seminggu kan best. Maksudnya kalau ayah ada tu memang tertekan lah. Memang tertekan sangat hidup anak-anak tuan. Rasa sungguh menderita. Saya alhamdulillah lah. Biasanya dia orang ni bila pergi outstation berapa hari, 3 hari, jangan lama-lama ya. Kadang-kadang tu pergi kerja pun kalau balik setengah hari tak boleh ke? Rindu anak pada kita lah. Itu yang kita nak lekatkan. Okey. Baik, yang pertama sekali bagi mengatasi persepsi-persepsi anak tadi. Okey tak tuan-tuan? Okey. Saya tak laju sangat sebab saya tak nak drag masa yang lama sebab besok ibu bapa dah bekerja. So saya harap sebenarnya topik saya ni tuan-tuan preparation untuk esok dah settle lah. Kalau tak settle lagi nanti dia akan stres tuan. Dia akan stres sebab nak gosok baju dan sebagainya. Ini okey lah, anak-anak tu besok nak kena fikir anak ni nak letak mana dan sebagainya. Pada guru-guru saya dimaklumkan 24 hari bulan dah ada guru-guru yang kena pergi sekolah. Dah kena planning lah daripada sekarang. Jangan tunggu 23 hari bulan baru nak planning. Daripada sekarang kena planning lah. Anak ni nak simpan kat mana? Nak simpan maksudnya simpan tu nak minta orang tengok kan macam mana kan. Kalau tuan-tuan rezeki ada anak dah besar-besar, mungkin dia boleh uruskan diri dan sebagainya, alhamdulillah lah. Tapi masih anak kecil-kecil macam mana. Okey. So terima kasih yang ada dekat kita live dalam ni. Sahabat saya Syarum Hassan pun ada juga. Terima kasih pakar bahasa badan kita. Terima kasih Tuan Syarum. Okey, bagi mengatasi persepsi tadi, kita kena datangkan beberapa perkara lah. Kita tak boleh biarkan persepsi itu berlalu begitu saja. Kita takut nanti anak-anak ni dibiarkan dengan persepsi, contohnya ayah jarang ada kat rumah. Lebih baik ayah tak ada kat rumah, ayah ada tapi macam tak ada, ni berterusan hingga mereka dewasa ataupun mereka remaja. Kita bimbang nanti mereka akan jumpa orang yang salah bagi panduan, bagi guideline kepada mereka. Dan apa yang terjadi?
akhirnya mereka akan hanyutlah. So sebelum benda tu terjadi, sebenarnya masa bila persepsi nak diuruskan? Masa sekarang lah. Masa anak-anak masih umur setahun 2 tahun, persepsi ni perlu diuruskan. Sebab anak-anak ni daripada kecil lagi akal dia dah ada, perasaan dia dah ada, emosinya dah ada, tingkah lakunya dah ada. Kita masukkan sikit-sikit. Tapi bercakap dengan anak umur 1 tahun dengan anak usia 15 tahun berbezalah. Janganlah tuan-tuan bercakap dengan anak umur 1 tahun dengan 15 tahun menggunakan bahasa yang sama, menggunakan contoh yang sama. Itu salah kita lah. Itu salah kita. Baik, yang pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah ini tips untuk tuan-tuan. Buat aktiviti bersama. Dan bila sebut pasal buat aktiviti bersama ni, bukan perlukan aktiviti yang ekstrim ataupun aktiviti di luar ataupun aktiviti-aktiviti yang mahal. Contohnya basuh kereta bersama. So itulah. Tapi jangan basuh kosong. Maksudnya basuh kosong ni apa? Jangan basuh anak buat hal anak, kita buat hal kita. Tak. Sambil basuh sembang, sambil basuh orang kata apa, gelak tawa, sambil basuh bergurau, sambil basuh nasihat. Baru dia rasa. Sebab memanglah, cik saya dah buat dah aktiviti bersama dengan anak saya. Buat apa? Basuh kereta sesama. Tapi bukan basuh kereta sama-sama. Ayahnya tukang spray air tu, anaknya macam ayahnya macam mandu lah. Anaknya macam tukang cuci kereta tu. Ni kotor. Tu. Ni. Apa ni? So anak tak rasa kehadiran ibu apa. So buat aktiviti bersama tu penting. Yang kedua tuan-tuan, bergurau. Bergurau ni sangat penting lah. Kalau kita baca hadis Rasulullah pun, Rasulullah ni memang sentiasa bergurau dengan cucu, dengan anak, dengan isteri. So gurauan ni penting, memang sangat penting. So bukannya mesti menjadi seorang ayah ni mesti ada kemahiran melawak ataupun mesti jadi pelawak lah, tak. Tetapi ada benda-benda yang sometimes ibu ataupun ayah lah, terutama sekali ayah dalam konteks yang saya nak ceritakan ni, membuat sedikit gurauan supaya gurauan tu akan diingati oleh anak-anak. Okey. Yang ketiga, dari segi kurangkan mengarah. Cubalah sedaya upaya. Saya pun kadang-kadang tak lari daripada keadaan tu. Kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita terlupa nak switch off. Ni satu lagi. Kadang-kadang kita terlupa nak switch off. Apa benda maksudnya switch off ni, tuan? Kadang-kadang kita bekerja, terutama sekali pada tuan-tuan yang mungkin datang daripada background pekerjaan uniform, dan biasanya uniform ni diketengahkan dengan tagline tegas, berdisiplin, garang lah, biasanya. So kita jangan lupalah, bila kita dah clock out ataupun kita dah punch out, kita di pejabat katalah macam masuk pukul 5, kita masuk pukul 8, balik pukul 5. Bila kita punch out pukul 5 tu maksudnya kita bukan lagi dengan jawatan kita. Saya pun tuan-tuan, kaunselor hanya di penjara saja. Bila saya balik kat rumah, saya bukan kaunselor. Saya tak boleh panggil anak saya bercerita, tak. Dia ada konteks antara ibu dan ayah dan anak-anak, suami dan isteri. Kita kena pegang balik peranan kita, watak yang sepatutnya kita hayati. Kita bertuah, kita beruntung kalau kita balik kerja, anak berlari, ye ayah balik, ye ayah balik, dia nak naik motor. Itulah tanggungjawab kita, bawa dia. Sambil kita bawa naik motor, bukan saja suka-suka saja, tuan, isi. Ini kebanyakan ayah ataupun ibu, dia lupa nak isi tu. Kadang-kadang kita buat aktiviti bersama tapi kita tak isi dengan input yang lebih dalam. Contohnya naik motor, boleh naik motor, tapi naik motor tu sambil-sambil tu tanya dia, borak dengan dia, kan, seronok tak, kan, ayah minta maaf, ini ayah kerja sampai petang. Pengisian tu yang penting. Sebab tu ada setengah korporat ataupun jabatan, dia buat family day, tapi family day tu tak mencapai objektif. Dan ada orang buat family day, lepas family day bergaduh pula. Staff A dengan staff B bergaduh. Sebab apa? Dia tak faham konsep family day ni. Dia seronok-seronok tapi mesti ada pengisian. Bukannya family day setakat nak letak tangan kat belakang, lepas tu gigit buah apple tak dapat. Bukannya nak tiup belon, lepas tu belon ni, lepas tu bukan nak kira siapa menang siapa kalah. Dia ada pengisian, dia ada gist dia, ataupun orang kata dia ada objektif dia. Itu yang kena capai. Okey. Yang keempat, ingatkan ataupun pesan kat isteri. Tuan-tuan, bila ayah tak ada dekat rumah ataupun ayah sibuk, ayah outstation, minta maaf cakap, peranan ayah tu memang dipikul oleh isteri ataupun dipikul oleh ibu.
So sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki yang berada dekat rumah tu, tuan-tuan jangan lupa jaga hati isteri. Sebab bila kita tak ada, peranan tu akan diambil oleh isteri kita. So dialah ibu, dialah ayah. Kalau kita tak jaga, kalau dalam bahasa biasanya layman ni, kalau kita tak jaga kita punya orang kuat, so apa akan jadi? So orang kuat ni dia akan berpaling tadah tuan. So bila berpaling tadah, contohnya anak meluahkan dengan ibu ataupun meluahkan dengan mama, meluahkan dengan umi, meluahkan dengan mami, dia kata ayah ni sibuk lah umi, kan apalah ayah ni, ayah tak sayang kita ke? Kalau tuan-tuan tak jaga orang kuat tuan-tuan, siapa orang kuat tuan-tuan? Isteri tuan-tuan. Ibu kepada anak-anak tu, apa akan terjadi? Memanglah ayah kau tu sibuk entah apa, cari duit entah, tak kaya-kaya pun macam ni je, tak ada apa pun perubahan. So tuan-tuan tak jaga isteri. Tapi kalau tuan-tuan jaga dia, insya-Allah dia akan terangkan, ayah sibuk, ayah sebab nak cari duit, kan? Kalau tak macam ni kita nak pergi jalan nanti, kan? Kita nak balik kampung, kan? Ayah nak itu, nak ini, nampak? Bila tuan-tuan jaga orang kuat tuan-tuan kat rumah, so orang kuat ni dia akan bekerja bertungkus lumus. So bagi ayah, bagi suami, so tolong hargai isteri. Sekali-sekala tu bagilah apa yang sepatutnya, terangkan kat dia, ingatkan dia. Kalau tuan-tuan tak jaga orang kuat tuan-tuan ni, orang kuat tuan akan berpaling tadah, maka hubungan ayah dan anak ni akan lama makin renggang, makin rendah. Sebab persepsi anak ni tadi, kalau tidak dijawab dengan baik semasa ketiadaan ayah, maka anak tu akan jauh dengan ayah. So yang seterusnya, beri kongsi hasil dengan keluarga. Contohnya anak kata ayah ni sibuk lah, ayah ni jarang ada kat rumah, tapi kita cakap ayah sibuk, ayah pergi kerja, kan? So mana hasil kerja tu? Mana hasil kerja tu? So saya nak ingatkan pada ayah-ayah, kan, bila ayah-ayah dapat duit gaji ataupun dapat rezeki lebih, of course yang pertama sekali jangan lupa ibu ayah kita yang masih hidup, yang kemudian keluarga kita lah. Alhamdulillah lah, abah saya dulu memang selalu amalkan, bila hujung bulan gaji je insya-Allah akan bawa makan. Tak makan besar, makan kecil itu nombor dua, tapi at least kita tahu, ni mesti abah dapat gaji ni, kan? Sebab tu dapat makan lebih sikit daripada biasa. Tetapi menjadi kesukaran kita sekarang, dulu saya makan fast food ni sebulan sekali, tapi hari ini ada di antara anak-anak kita telah disogok ataupun telah diberi fast food ni, boleh katakan seminggu sekali. Jadi fast food ni pada mereka ni biasa. Sebab tu ibu ayah kena tengok yang luar biasa lah. Contohnya mungkin ibu masak hujung minggu, itu yang terbaik buat dia. Kita ingatkan kita belanja anak kita fast food, maksudnya itu yang terbaik untuk dia, kan? Tapi rupanya dia tak nak yang tu. Dia nak mak dia masak, dia nak ayah dia masak. So sekali-sekala, so make sure tolong kongsi rezeki, hasil yang ayah bawa balik tu dengan anak-anak. Bagilah something apa-apa, tapi berkemampuan ataupun berpada-pada mengikut kemampuan tuan-tuan lah. Jangan bawa balik kereta Ferrari, lepas tu nanti kena kejar dengan alung dan sebagainya. Itu masalah juga. Kalau kita tak mampu, jangan buat lah. Sekadar apa yang ni lah, anak kita something beli, lepas tu masa bagi kat dia pun terang, Alhamdulillah, bulan ni ayah dapat rezeki lebih, ni ayah belikan kat long buku, inilah sebab tu lah ayah kena kerja kuat. Kena terangkan kat dia, sebab anak-anak ni dia ada pemikiran. Kalau persepsi tu tidak jawab dengan baik, dia akan berterusan negatif sampailah dia dewasa. So kena jawab. Kemudian dengar kata-kata mereka. Sekali-sekala tuan-tuan, spend masa dengan tu, dengar apa pendapat, pandangan dia orang pula. Dan seterusnya tuan-tuan, kita kena make them feel, yang bagi mereka rasa bahawa kalau kita outstation pun, tapi kita ada. Kita ada. Macam mana cara dia? Banyak cara tuan. Kalau kita obsession, jangan lupa hubungi keluarga. Sekarang ni dah ada apa tu, boleh buat video call apa benda, kan? Sekali-sekala ada masa lapang, video call. So seolah-olah dia tahu, walaupun kita outstation, walaupun kita jauh, orang kata jauh di mata tapi di hati dekat. Jangan biarkan kita 3 hari 2 malam kita obsession pergi kursus dan sebagainya. Memang 3 hari 2 malam lah kita tak hubungi keluarga kita, kita tak sapa anak-anak kita dan sebagainya. Lepas tu kalau yang hebatnya, anak merasakan walaupun ayah outstation, tapi rasa macam ayah ada. Ayah ada. Itu
apa orang kata, aura tu tuan-tuan kena dalami lebih lah, kena dalami lebih, tanya orang macam mana anak-anak, walaupun ayah tak ada tapi dia merasakan ayah dia ada. So kadang-kadang kat meja makan dia tu, kadang-kadang dia kursi tu kosong tapi dia rasa macam ayah dia ada. Bila dia tengah makan-makan tu kan, kadang isteri call, oh tadi dia orang makan tadi tumpah sana tumpah sini, tapi ada. Kak Long kata, ni kalau ayah ada ni mesti ayah marah. Nampak tak dia punya kehebatan, walaupun ayah tak ada, tapi anak tu rasa ayah ada. So itu yang kita kena perhalusi. Okey, so itu beberapa tips ataupun isu-isu yang saya kupas pada malam ni tuan-tuan. Tajuk masa ayah kat rumah, ada 3 masa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata tak cukup masa, saya ni sibuk tak ada masa, tuan-tuan, Allah Maha Adil bagikan kita masa, semua orang sama. Satu hari setiap orang dapat 24 jam. Tun Dr. Mahathir Mohamad usia 94 tahun dapat 24 jam. PM kita Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat 24 jam. Nelayan dapat 24 jam, pelajar sekolah dapat 24 jam, guru-guru dapat 24 jam, banduan dekat dalam penjara pun dapat 24 jam. Semua orang, Allah ini Maha Adil kan, Maha Saksama, dia bagi semua orang 24 jam. Kenapa ada orang boleh, kenapa ada orang tak boleh? Itu isu yang pertama yang kita perlu jawab lah, kita sendiri kena settle kan. Yang kedua tuan-tuan, antara kualiti dan kuantiti. Memang tak dinafikan kerja orang berbeza-beza. Contohnya kalau saya di kat penjara, pegawai-pegawai uniform, anggota-anggota uniform, mereka ni kerja shift. Ada yang shift petang, masuk pukul 2, nanti balik pukul 9 malam nanti baru balik kan. So pagi kadang-kadang mereka tak dapat boleh uruskan anak. So malam dengan petang tak ada. So tapi kena bagi masa lah. Masa kita ada di rumah, mana kualiti kita. Jangan fikir pasal kuantiti. Sebab kalau kira kuantiti ni, semua orang tak sama dia punya kuantiti dia. Tapi kualiti. Bila kita ada 2 jam, 2 jam itu solid untuk anak kita. Berapa ramai tuan-tuan di rumah, ayah sekali-sekala tidur dengan anak. Tidur dengan anak lelaki lah. Kalau anak perempuan yang kecil lagi, bawah usia 5-6 tahun, mungkin boleh lagi lah. Tapi bila dia dah dewasa, jangan tidur dengan anak perempuan. So bagi isteri kita pula tidur dengan anak perempuan kita. So dengan anak lelaki, cuba heart to heart, man to man talking. Tanya dengan dia, apa dia ni kat sungai ni, apa benda. Garu belakang dia garu belakang kita. Dia pijak belakang kita. Tapi jangan kita pijak dia tuan, mati dia. So kita picit-picit dia, urut dia, usik-usik sana, usik-usik sini, korek-korek sana. So jangan risau tentang kuantiti, tapi ambil kualiti, insya-Allah. Sebab kalau kita gagal menjawab persoalan dan persepsi anak-anak ni, nanti anak-anak tuan-tuan akan membesar menjadi seorang remaja, seorang dewasa yang merasakan bahawa dia ada ayah tapi macam tak ada ayah. Dia ada ayah tapi macam lebih baik tak ada daripada ada. Dia akan menimbulkan persepsi ayah sibuk, ayah jarang ada kat rumah, ayah tak peduli kat mereka. Sedangkan ayah ni keluar cari rezeki untuk keluarga, untuk mereka juga. Baju sekolah, beg sekolah, buku sekolah, ayah bagi duit pada ibu, pada isteri untuk belikan untuk anak-anak. Tapi anak-anak tak nampak. Sebab apa? Mereka sudah ada persepsi. Dan yang paling saya nak ingatkan tadi, tolong jaga orang kuat. Ayah-ayah dekat rumah. Siapa dia? Sudah pasti tidak lain tak bukan isteri lah. Tolong jaga orang kuat ni. Kalau boleh jaga pemikiran dia, jaga hati dia, jaga tingkah laku dia. Jaga hati ni penting sangat-sangat. So bagikan keseronokan pada dia. Contohnya bila kita outstation, ni contoh aja tuan-tuan. Contoh outstation, jangan lupa belikan hadiah. Belikan hadiah, lepas tu bagi kepada isteri kita. So bila kita balik tu, dia ada something untuk orang kuat kita ni, isteri kita ni. So dia akan rasa seronok lah. Silap-silap nanti dia akan tanya kita lagi, abang bulan ni tak ada outstation ke? Sebab apa? Dia tahu setiap kali outstation dia akan dapat hadiah. Tapi bukan semuanya perlu hadiah. Tuan-tuan kena faham, bila saya sebut hadiah ni, bukan kebahagiaan rumah tangga ni, bukan material semata-mata. Sebab kes kaunseling yang saya kendalikan banyak tuan-tuan, terlalu banyak. So jaminan kaya bukan jaminan keluarga bahagia, miskin bukan jaminan keluarga bahagia. Yang penting kedua-dua pihak saling bekerjasama. Saling bekerjasama. Okey?
Alright, so saya dah sampai ke 9.45 di penghujung rancangan. Seperti yang saya maklumkan tuan-tuan, slot kita ataupun segmen kita pada malam ini ditaja oleh minyak daun bidar asli. So harga kalau yang botol ni RM10 untuk Semenanjung Malaysia, kalau Sabah Sarawak RM13. Sangat murah tuan-tuan. Sesuai digunakan seisi keluarga. Kalau anak tuan-tuan sakit perut, ada gatal-gatal, kena gigit serangga, nyamuk dan sebagainya, boleh digunakan lah. Dan dari segi Tuan Haji Ismail ni, bukan saja produk daun bidara asli saja ada dengan dia, ada balm, ada produk-produk lain lah. Untuk tuan-tuan yang dapatkan produk daun bidara asli ni dengan harga RM10, sebab senang lah, mudah, nak post pun mudah. Barang tak besar, jadi senang, kos post pun tak mahal. Tuan-tuan boleh dapatkan lah. Dalam tu ada sahabat-sahabat kita dah masuk dekat link tu. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat link tu. Dia tak panas sangat, tak sejuk sangat sebab minyak angin kan. So kalau minyak angin ni dia mesti ada panas sangat lah, tapi orang kata tak pedih lah, tak pedih. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan boleh cek, daun bidara ni pun banyak kelebihan dia tuan-tuan. Banyak kelebihan dia. Okay. So tuan-tuan boleh dapatkan dengan malam ni minyak daun bidara asli ni ditaja oleh Tuan Haji Ramli Ismail. So boleh dapatkan. So mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini dapat manfaat, sedikit sebanyak akan memberi kekuatan kepada kita, membina sebuah keluarga yang bahagia. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini asbab kita membina sebuah keluarga, dan asbab Allah pilih kita, Allah benarkan kita masuk ke salah satu pintu syurga yang disediakan. So mudah-mudahan pada malam ni masa ayah kat rumah kita akan tambahkan kualitinya, bukannya kita pentingkan kuantitinya. So borak dengan anak, tanya dengan anak, bila kita buat aktiviti tu jangan biarkan dia kosong. Kalau contohnya kita makan bersama-sama, jangan makan senyap je kan. Bukan itu cara dia. Kalau kita solat pun macam tu, lepas habis solat ni salam, biar macam tu, tak. Ayah ambil lah masa, duduk, peluk, dakap, dada bersentuh dengan dada, peluk dia kuat-kuat, jangan bagi dia lepas. Topik itu nanti komunikasi dalam rumah tangga ataupun komunikasi ayah, ibu dan anak-anak. Saya ingat saya nak kupas pada topik ataupun segmen yang akan datang. InsyaAllah segmen ni tuan-tuan saya akan buat Ahad malam Isnin. Kenapa Ahad malam Isnin? Banyaklah kawan-kawan tanya, Ahad malam Isnin orang sibuk tak dapat. Tak apa, live saya tuan-tuan nanti boleh tengok dekat saya punya laman Facebook, Izzuddin Ghazali Counselor. So masa saya rasa inilah masa yang terbaik, sebab kalau Jumaat malam Sabtu, saya pula biasanya Jumaat malam Sabtu ni saya spend masa dengan family dah, makan sama-sama, solat sama-sama dan sebagainya. Sabtu memang waktunya waktu rehat untuk keluarga lah tuan-tuan. So Ahad ni biasanya kita mentality kita dah prepare untuk kerja besok. Sepatutnya lah. Walaupun ada di antara kita yang belum buat lagi persiapan mental. Mana yang tak buat persiapan mental untuk kerja esok, for sure you akan ada problem untuk esok. Lepas tu you salahkan Monday, you salahkan Isnin blur, Monday blur, Monday blues. Sebenarnya Isnin tak salah apa-apa, sebab lepas hari Ahad mesti hari Senin. Kita belum pernah jumpa lagi lepas hari Ahad hari Selasa. Monday akan datang selepas hari Sunday. So nak tak nak besok adalah hari Senin. So jangan salahkan hari. Hari tak ada salah apa-apa. Salahnya pemikiran kita. Kita tak sediakan untuk berhadapan pada hari esok. Mana taknya baju tak gosok lagi, malam ni tak cari, tak prepare lagi. So pagi besok bangun tah rezeki tak baik, bangun lambat pula. Nak cari kunci kereta tak ada. Macam-macam hal. Okey. So mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini dapat manfaat. Saya minta ampun, minta maaf tuan-tuan, sepanjang perkongsian saya ini ada salah silap. Ini siri yang kedua kita, segmen Bila Ayah Membebel. Siri yang pertama itu saya kupas topik sayang anak tangan-tangankan. So topik yang kedua ini saya kupas pasal topik masa ayah kat rumah. So make sure ayah-ayah di luar sana, ayah-ayah ada peranan, ayah-ayah perlu jadi role model, ayah-ayah mesti ada mesti rasa aura tu, ayah ada kat rumah tu mesti ada. Itulah menjadi titik tolak ataupun sempadan anak-anak jangan supaya tidak jauh daripada border tu. Itu penting peranan tu.
penting peranan. So mainkan peranan tu ayah-ayah. Sekali lagi saya minta ampun, minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Ada perkongsian saya, ada salah tutur kata, ada tersebut mana-mana yang silap. Saya minta ampun, minta maaf. Tak ada niat saya untuk mengguris hati dan perasaan orang lain. Tidak ada niat saya untuk memandai-mandai. Tidak ada niat saya untuk mengatakan bahawa saya adalah ayah yang terbaik. Tidak. Tapi topik saya ataupun segmen saya ini ataupun laman Facebook yang saya sediakan adalah untuk berkongsi kebaikan kepada tuan-tuan, pengalaman yang pernah saya lalui, isu-isu, topik-topik sesi kaunseling yang pernah datang hadir bersama dengan saya untuk sama-sama mengumpas isu kekeluargaan ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah kita akan jumpa segmen yang seterusnya pada Ahad minggu depan, di masa yang sama, hari yang sama tapi tarikh yang berlainan. Wallahu alam, mungkin dengan topik yang berbeza lah. Itu saja. Sekiranya ada persoalan berkaitan dengan minyak ni tadi, tuan-tuan boleh tanya dekat dalam komen, ataupun tuan-tuan boleh pergi dekat link yang telah disediakan oleh Tuan Haji Ramli Ismail. Mudah-mudahan produk ini pada saya produk wajib ada pada setiap keluarga. Produk wajib ada pada setiap keluarga. So pastikan. Itu saja. Sudah masuk 1 jam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita jadi ibu bapa yang terbaik, asbab untuk keluarga kita masuk ke syurganya terbaik.